Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kereta TA5360 TAS. Dia sama TAS ke TA5? TAS 360, lampu tak tutup. Tak, TAS ke TA? TAS tau. Main sedih ni. 360, lampu tak tutup. Muka surat berapa? Kat mana sambung? Atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat sebelum solat hari raya dan waktu solat. Termasuk pula sunat-sunat dia ketika solat hari raya dan sunat pada hari raya dan waktu solat. Solat sunat, hak sunat pada solat suku, sunat pada hari raya suku pula. Macam sunat pada hari Jumaat, begini hak di rumah, hak di masjid suku pula. Yang pertamanya mandi berhias dan memakai wangi-wangian, iaitu mandi hari raya. Sunat belaka. Sekalipun orang tu tak mau pergi sembahyang raya, tak mau pergi, nak bakar sate. Sebab dia berbeza dengan solat Jumaat. Siapa yang nak pergi solat Jumaat je sunat mandi Jumaat. Orang yang tak mau pergi, dia tak pergi hari ni solat Jumaat pasal dia tunggu orang nazak nak mati umpamanya, uzur lah, boleh tunggu. Tak sunat mandi Jumaat. Tapi hari raya tak kira nak pergi ke tak mau pergi, sunat kita mandi. Masa jiruh tu niat dalam hati mandi sunat hari raya, boleh pahala. Kemudian berhias. Hari raya ni berhias. Dia sunnah pakai baju baru pada hari raya. Sunnah. Jadi bila kita ikut boleh pahala. Tapi gitulah kita raya puasa beli baju raya. Raya haji tak maju lama. Sunat pakai baju baru pada hari raya. Seorang sahabat, kalau tak silap Ibnu Umar, dia tengok seorang budak laki-laki menangis. Kerana dia tak tanya sebab apa menangis. Dia kata tak ada kitih nak beli baju raya. Dia kata tak apa, sabarlah. Sebab kita nak beli tapi tak ada duit, kita dapat dah pahala pakai baju baru, walaupun baju tu buruk lagi. Menunjukkan bahawasanya sunat pakai baju baru, bukan baju mahal. Sunat pakai baju baru. Faham? Mana kecil besar sunat beli baju raya. Maudhu' kita. Tapi kita tak, bila besar dah ni tak beli dah baju raya. Orang tidak beli baju raya je. Jangan bodoh-bodoh. Ada haji tu bodoh. Faham tak? Bukan budak-budak. Sunat segala-gala orang pakai baju baru kerana hari raya, membesarkan hari raya yang Tuhan beri 2 hari setahun pada orang Islam.
Ra'i gitu. Nak, wah dia kata budak-budak pula dah. Tak tahu kala dengan haji ni. Tak, dia tua dah kata dia tak jadi budak, dia tu budak-budak. Tak tahu ke hukum. Nak. Orang kata tak nyawa. Kau apa mu nyawa? Tak main nyawa-nyawa macam odak-odak mu nyawa. Mu bodoh. Faham? Nyawa kan sunnah Nabi. Faham? Bukan budak-budak. Nabi tak kata tasahharu. Nampak? Ila ankana syaiqa. Nabi tak kata gitu. Bersahurlah melainkan kamu orang dewasa. Ada kata tasahharu. Semua kamu bersahur. Fa inna fis sahur, kerana pada sahur barakah, berkat. Gitu jugalah. Pakai baju baru. Bukan mahal murah atas keupayaan. Tak. Siapa yang memakaikan baju baru pada hari raya bagi orang yang tiada mampu, maka Allah akan memakaikan baginya pakaian baru pada hari mahsyar nanti. Ni kata ulama-ulama. Kita tengok orang budak-budak hak miskin lah kampung kita. Nak beli baju raya pun ada piti. Kita beli. Berapa beradik pergi tanya ayah dia. 3 beradik anak. Tak apa. Tahun ni saya beli baju raya. Tak usah bimbang. Tak usah duka cerita. Boleh tak buat gitu? Kalau buat gitu berjuru kita. Tapi tak boleh jadi juru. Kalau duduk simpan lambeng, boleh reti cocok simpan. Boleh reti cocok. Setahun sekali we pakai kau orang. Seorang ambil satu keluarga. Boleh tak? Seorang satu keluarga. Saya. Gaji berapa saya? Cikgu berapa gaji? Berapa basic? Mungkin bergaluh benda apa tak mau khabar. Biar saya tak boleh nak tanggung sekeluarga pun boleh gaji kayak ginyak tu. Ambil seorang budak kampung. Hak tengok hak mana miskin no, buat pergi kedai, syarikat kelas. Masuk pilih. Nampak? Kedai murah. Pasal minggu tak apa. Jadi hak mana hak bergaji besar tu 1,500 bulan, cerik 100 riyal tahun ni. Aku nak pergi pakai baju raya satu keluarga. 100 riyal cukup sekeluarga. Pasal minggu. Faham? Baju budak-budak 5 riyal silah t-shirt hak baru. Faham? Nak t-shirt color murah pasal minggu. 5 riyal silah je. Budak-budak cek hak mau 8 tahun. Dah 3 beradik 15 riyal tu. Selipar 3 riyal. 3 beradik baru 9 riyal. Mak je kurung maiding sepasang 18 riyal siap jari. Baru tak? Dah. Ayah baju Power Ranger. Faham? Lebih pula pistol 2, bunga api 2 riyal. Faham? Tak menggembirakan orang dengan RM100 boleh merayakan satu keluarga. Ini tak mesti mahal. Boleh buat tak? Tak sungguh. Cara gitu je lah. Target sudah. Tahun ni kita nak bawa pergi buat pergi beli baju raya. Orang ada kita tak ada berapa beradik? 6 beradik meh. Pocik bawa pergi kereta ngemok ngayah naik belaka. Ambil 2 pasang seorang. Ada 3-4 ribu itis lambeng. Sunat pakai baju baru. Biarlah murah pun. Sunat pakai baju baru. Dan wangi-wangian. Hari raya sunat pakai wangian. Hari lain pun sunat juga. Tapi sunat muakkad. Dia sunat muakkad pakai wangian hari raya, hari Jumaat, dan ketika nak berjemaah berkumpul. Dia muakkad. Sangat-sangat dituntut. Yang keduanya yang disunatkan berjemaah, iaitu solat hari raya ramai-ramai. Kalau kita semayang seorang hari raya sah. Faham? Sah juga. Kita duduk jauh nak pergi, tak ada kenderaan. Semayang seorang hari raya. Sah juga. Boleh pahala. Baik.
Bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Takbir mula-mula takbiratul ihram. Allah. Sahaja aku semayang sunat raya puasa. Makmum kerana Allah Ta'ala. Akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Lepas tu takbir. Allahu Akbar. 7 kali takbir. 5 kali naik rakaat kedua. Naik daripada sujud, takbir dua. Allahu Akbar. Tu naik berdiri, tak kira. Lepas tu takbir 5 kali. Membaca tasbih tiap-tiap kali habis takbir. Lepas takbir sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rekah ya. Boleh juga kita nak sambung wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh sambung. Membaca surah Qaf dan surah Al-Ghashiyah. Kalau kita jadi imam atau semayang seorang. Yang keenam, mengeraskan bacaan, baca kuat. Pada siang, zuhur, asar, baca perlahan. Semayang raya, baca kuat. Membaca khutbah 2 kali macam khutbah Jumaat. Cuma khutbah raya selepas semayang, khutbah Jumaat sebelum semayang. Sebelum solat Idul Fitri, makan dulu dan tidak makan sebelum solat Idul Adha. Ini sunat. Kalau kita nak pergi semayang hari raya puasa, sunat makan. Faham? Selepas subuh atau sebelum pergi semayang. Kalau solat tu raya korban, sunat makan selepas solat raya pada hari itu. Maknanya subuh tu jangan makan lagi. Nak? Dibalik. Ingat saya, solat raya fitrah, raya fitrah, raya puasa, sunat makan dulu. Lepas subuh. Lepas kita bangun tu atau sebelum semayang. Semayang solat, semayang korban, semayang raya korban, sunat makan lepas balik semayang. Maknanya subuh sampai ke semayang raya korban tu dok makan. Sunat gitu. Ni mengikut amalan Nabi. Melalui satu jalan kita pergi dan pulang pada jalan yang lain. Sunat kita ambil 2 jalan. Dia tak macam hari biasa. Kalau nak pergi semayang raya, 2 jalan. Pergi ikut jalan lain surah, balik ikut jalan lain pula. Kalau ada 2 jalan, kalau ada 1 jalan tak ada arah lah. Jangan abang ikut dalam baruh pula. Dia ada sejalan tu supaya banyaklah bumi ini menjadi saksi bagi kita yang pergi balik semayang raya. Saya ingat tu saya 2 jalan. Lalu pergi ikut mana, balik ikut jembatan. Boleh? 10 membaca takbir di luar solat. Raya fitrah mula terbenam matahari sampai imam diri mengerjakan solat hari raya. Pada hari raya Adha, mulai daripada terbenamnya matahari malam hari raya sampai sesudah solat asar penghabisan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Membaca takbir di luar solat. Ini takbir raya. Takbir raya dia ada 2. Takbir muqayyad dan ghairu muqayyad. Ingat. Takbir muqayyad ni takbir yang dikaitkan dengan semayang. Iaitu tiap-tiap kali lepas semayang aja ada takbir. Faham? Itu panggil takbir muqayyad. Tak semayang, tak ada takbir. Nampak? Surah tu semayang dah, dia tak takbir. Surah kita tak semayang lagi, tak takbir lagi. Itu panggil takbir muqayyad. Yang kedua, takbir bebas. Ghairu muqayyad, bebas. Takbir bebas ni, takbir pada malam hari raya. Kedua-dua malam. Malam raya puasa, malam raya haji. Bila tu takbir yang bebas, bila-bila masa boleh. Start daripada maghrib malam raya sampai ke semayang. Semayang apa? Semayang raya. Katakan esok raya puasa, start maghrib tadi kita bebas bertakbir pada bila-bila masa, di mana tempat, pukul berapa tak kira,
Siapa ke habis masanya semayang raya esok. Gitu. Takbir bebas, takbir muqayyad, takbir yang kait dengan semayang hanya bagi solat, bagi raya korban. Faham? Takbir muqayyad dipanggil. Dia hanya ada pada raya korban. Maknanya lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semayang fardu lah. Takbir. Kemudian berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh waktu takbir muqayyad ini. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan iaitulah pada subuh 9 Zulhijjah. Faham? Subuh. Faham yang subuh? Hari ni 9 Zulhijjah. Esok raya 10. 9 tu orang-orang dia Mekah. Syekh. Tak ingat dah. Wuku. Tu cikgu. Faham yang subuh. Pendapat yang kedua bermula dengan maghrib sekarang. Setelah habis tanggal 9 masuk 10. Baik, tak apalah tu. Siapa kepada 13 Zulhijjah. Hari raya 10, 11, 12, 13 tu panggil hari tasyrik. Hari melontar jamrah. Jadi hak selain pada malam raya maghrib siapa ke solat raya tu takbir bebas. Hak selain tu takbir muqayyad. Tengah hari lepas mayang zuhur hari raya baru boleh takbir. Lepas mayang asar hari raya pertama, raya korban lah, raya puasa dah. Raya puasa garik siapa ke semayang je. Pas mayang garik sekarang pula raya pertama takbir pula. Esok pas mayang subuh 11 Zulhijjah takbir pula. Siapa ke semayang asar 13 Zulhijjah. Jadi bila muqayyad itu dia lepas semayang, takbir bebas ni maknanya di mana-mana lah pada malam raya. Sama ada lepas semayang malam raya maghrib, balik mayang raya keluar daripada surau naik motosikal, takbir pula atas motosikal. Faham? Siapa di rumahnya takbir. Balik di rumah pukul 8 lambat lagi ajak anak-anak pula takbir di rumah. Lepas tu pergi surau pula pas mayang takbir pula. Lepas tu takbir pula. Siapa ke semayang itu takbir bebas. Malam raya puasa dan malam raya haji. Rumah yang dilaungkan takbir, rumah tu tak masuk syaitan. Rumah laung takbir dah, rumah kita tak takbir. Nak pergi lepak surau tengok orang duk takbir, malah. Nak lari. Patut masuk join kan. Dah orang duk takbir. Kan malam raya kan kadang-kadang aku sebelah orang takbir ke tak? Dah kita dengar kata pergi join takbir cari pahala ngumpamanya. Tak dia surau ada orang takbir tak malah hari. Tengok orang sudah takbir baru rapat surau. Bila takbir lagi dulu. Macam setan lah pula. Nampak? Setan bila bang mau lagi. Di mana-mana lah, di pejabat, di Kelang, di tepi patah, dalam lautan, takbir bebas dia panggil. Malam raya garik siapa ke semayang raya. Dah tadi takbir dah surau ramai-ramai, ajak anak-anak pula takbir di rumah bagus lah. Dah kita nak takbir warna lagi. TV tolong takbir dah. Malam raya ada program dah. Ni siap dah program nari raya. Ada belaka dah. Penyanyi-penyanyi siap buat rehearsal belaka dah. Nak buat rakaman siap, padahal baru bulan Rejab. Sibuk dah. TV 9 Astro, TV 2, TV 3 suku, TV 1. Faham? Ada belaka dah kat gigi. Makna kalau rumah yang dilaungkan takbir tak masuk setan, rumah yang melaungkan lagu masuk iblis. Dia gitu. Motor imam ni lebih kurang. Tak ada takbir dah.
Nah, pergi motor imam malam raya, motor bila dak bunyi Allahu akbar Allah. Zaman dulu bunyi ya. Nah, lalu kau pergi motor imam, oh dak tak imam, duk takbir dengan anak-anak. Ni lalu kau motor imam malam raya. Selamat hari raya. Oh, motor imam. Kan awak kau ni? Haji Zau. Ha. Alah keberat menandang tu. Nak. Ha. Dan awak kan ni zaman liling, zaman berat menandang belaka. Tu rumah tu imam mau jaga kek. Nyari molek ni. Adalah. Jadi natu Haji Zul kau lagi. Ke guna. Tak ada dia tak suka. Jadi ingatlah, tahun ni kita beki balik lah. Tak payahlah tepik nolong dengan lagu-lagu malam raya. Datangnya malaikat pada malam hari raya membawa persalinan. Nak beri kepada kita yang sedang berzikir bertakbir pada malam raya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis. Kereta TAF 2406 kenari merah Cila Alif sedikit menghalang lalu lintas. TAF 2406 kenari merah. Jadi kita buat jugalah biar ada bunyi di rumah. Boleh malam raya tahun ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Biar tak pandai belagu pun. Anita lapah takbirnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah lapah takbir. Ingat tulis di kertas. Ingat tu. Tahun ni pakat-pakat takbir. Di surau, di masjid, di rumah, di pejabat, di tengah jalan kau pandang. Sebab apa? Sebab bila kita takbir, kita syukurkan nikmat Allah. Tak takbir, tak syukur. Sebab Tuhan beri hidayah kepada kita jadi Islam. Kalau Tuhan buat kita Kristian, nak kata apa? Kalau Tuhan buat kita jadi Buddha, faham? Kalau Tuhan buat kita MIC, nama 3 lain atas dahi, Tuhan boleh buat. Tiba-tiba Tuhan beri hidayah pada Islam. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang telah Allah tunjuk kepada kamu. Tuhan tunjuk dah kita. Tambah gak takbir, beri Islam, beri beriman, beri sehat, beri macam-macam. Tak takbir juga. Malah nak takbir. Jelas dalam ayat walitukabbirullah, dan hendaklah kamu bertakbir akan Allah bima hadakum, dengan sebab barang iaitu Islam dan iman yang telah Allah tunjuk kepada kamu. Kalau kita lahir jadi kaum penang, nak kata apa? Rambut perih macam purung. Syekh. Nampak kecil rupa-rupanya orang tak terima kasih kepada Allah. Tuhan beri dia Islam, beri hidayah, dia tak mau takbir. Tanda dia tak terima kasih. Kalau kita belanja orang tak ucap terima kasih, kita rasa bengang. Rasa tu bayar, tolong bayar air, terima kasih tak kata. Bawa gitu. Padahal 2 riyal habis hiti-hiti. Jadi tak ada alasan lah tak pandai. Dia ni panjang sangat, tulis di kertas, beli buku se, foto stek. Tak ingat juga ni pendek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak apa dah. Faham? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar
walillahil ham. Tak lihat. Tak boleh juga berat nandang cari kain 4 meter buat je kurung. Nah, dah boleh juga. Nah. Bukan wajib belagu. Faham? Tak wajib belagu-lagu. Dah tu dia buat belagu-belagu tu sunat. Faham? Hiaskan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, tak syarat sunat. Orang dengar suka. Nah, tak sunat macam bang kau. Faham? Bukan wajib bang belagu. Bang betul apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu kata gua ni bang tak belagu. 45. Tak. Nah, mubang aku dah ada. Dah. Ini tak syarat lagu dah, lagu dah betul nak ada. Nak. Macam-macam betul kau. Baca dak belagu sah asal betul. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, ni tu imam baca gini. Macam baca ketubah. Dak betul. Dak kalau belagu dak betul, dak sah. Ihdinas siratal mustaqim. Balik awal tu imam ni. Nah, boleh celuklah kalau. Nah, tak pasal apa, pasal gisu kan masjid kan orang seorang-seorang orang takbir. Siapa kat dia mikrofon tak anda. Tak anda. Nampak? Sebab apa gitu? Dah kita orang Islam kan bukan kita budak cek. Budak cek reti ni. Budak tadika pasti reti tak takbir. Reti? Nah. Tunjukkan dia buat tanik tunjukkan. Nah, budak-budak takbir raya. Ada itu pasti mana dia buat. Budak-budak cek. Umur 5 tahun takbir raya. Mana dia ada? Ni 55 dah uti. Ada. Romang sepandar tu. Jadi jangan tolak. Takbir kat gini passing mikrofon. Seorang biar boleh pahala belaka. Ni dak Allah mikrofon macam Allah rima. Takut. Dah. Maka kedarah banyak. Nah, ada pula takbir dak pandai. Mudah Orang lain berlagu, kita tak berlagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil ham. Mu pula. Tak boleh gitu. Tak. Mudah Benda remeh-temeh bukan budak cek. Tak kau tu dak boleh juga. Yang heran nyanyi pandai. Nyanyi pandai. Nampak? Bunyi baru tak bunyi lagi. Tak bunyi lagi. Penyanyi tak bunyi lagi. Suara baru bunyi simbol drum baru. Ikling. Tu. Faham berat menandang itu. Artinya Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar dan Maha Agung dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah pagi petang. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Dengan ikhlas kami beragama kepadanya, walaupun orang kafir membenci. Tidak ada Tuhan melainkan Allah sendirinya. Benar janjinya, dan dia menolong akan hamba-Nya. Dia mengusir musuh Nabi dengan sendirinya. Jadi Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. Solat dua gerhana kusufan ini. Gerhana ada dua macam. Wallahu a'lam. Dia bertiga tu Soalan yang pertama, saya puas dah berdoa tapi tak makbul. Dia puas dah berdoa, tak makbul itu. Mungkin saya banyak dosa, tapi siapakah doa mereka yang mudah Allah makbul? Doa ustaz ke doa tok guru? Soalan akal hari ni.
Nah, soalan akal. Dia kata puas dah berdoa. Salah, jangan puas berdoa. Nah, ini tak ada istilah puas. Berapa puluh tahun mu berdoa. Nah, baru setahun dah apa aku. Nah, sedangkan hamba-hamba Allah bertahun-tahun berdoa kepada Allah. Tak pun kata puas. Jangan kata puas tak baik. Nah, dia gini, bila kita berdoa, kita telah menunaikan perintah. Kita tak usah persoal perkenan. Hak tu bukan hak kita. Yang Allah persoal, kenapa kamu tak berdoa? Dan bila kamu berdoa, mu jangan ajar aku pula. Nah, jadi kita berdoa, doa huwal ibadah. Doa tu ibadah dah. Macam orang sembahyang dah. Mana bila dia berdoa, boleh pahala. Lepas tu berdoa, boleh pahala pula. 4 kali doa, 4 pahala. Nah, perkenan hak Tuhan, doa hak hamba. Kemudian nak kita faham pula, tidak semua yang kita doa mesti Allah berkenan. Tapi Allah berkenan tu mengikut maslahat. Nampak? Kebaikan kita sendiri. Ada kalanya doa yang kita minta Tuhan berkenan direct, iaitu totok hak kita kata tu. Nah, umpamanya kita ni sakit, minta sembuh, maka Tuhan berkenan dengan sembuh. Tapi ada juga Tuhan tak berkenan apa yang kita minta, Tuhan beri benda lain. Nah, sebab ada lagi yang lebih baik bagi kita. Umpamanya Tuhan luahkan rezeki. Nah, hak kita minta Tuhan tak beri. Tuhan jadikan baik anak isteri. Tuhan jadikan maknanya lepas daripada malapetaka besar, banyak sangat. Dan yang apa benda ni, yang pasti pahala yang berlipat ganda di akhirat. Tapi akhirnya Tuhan pasti akan tolong juga, lambat ataupun cepat. Doa tu adalah satu kemestian. Siapa yang tak berdoa, Tuhan marah. Man lam yas'alillah, kata Rasulullah, yardha alaih. Barang siapa tak berdoa pada Allah, Allah marah kepada dia. Nah, jangan persoal bila lagi nak perkenan, bila lagi. Nah, kita minta naik gaji, Tuhan tak perkenan, tak naik gaji, tapi Tuhan beri kesihatan. Nah, tak kena nyakit jantung, orang lain kena. Nah, jadi kita tak nampak. Kemudian dia kata doa siapa yang mustajab? Siapa saja hamba-hamba yang beriman mustajab lah ke doa. Nah, tapi mustajab tu bukan selalu. Kita bukan Rasulullah, tak ada doa, tak tangan, berlaku selalu. Tu Nabi-Nabi. Faham? Dia tak kira ustaz tu guru orang kampung, tok berainya, tak ada kira. Yang pertama dia orang beriman. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tak makan haram. Yang keempat tidak minta perkara-perkara yang haram. Nah, dia gitu. Kalau tok guru dah makan haram, tak ada mustajab juga. Nah, kadang-kadang bapak pasik Tuhan perkenan doa. Macam cerita zaman Bani Israel. Nah, botol arak duk tangan amoy, Heineken, BSOP, Johnny Walker, Kasbek, Tiger Beer tak main. Nah, awet narah duk tariba. Nah, kerja minyak arak, mabuk berzina. Minyak arak, mabuk berzina. Nah, minta Tuhan tunjuk jalan yang benar, Tuhan pun tunjuk jalan yang benar, iaitulah singgah pada satu tempat beribadat dengan orang yang beribadat. Dia pun diperkenankan doa, nak Tuhan tunjuk ke dia ni jalan yang benar. Bila nampak jalan yang benar, dia bertaubat pada Allah. Dak dang semayang mati. Dak dang semayang mati. Panjang lagi hadis, masuk syurga. Dak ajain semayang dah. Nah, dia tak mesti wali, bapak pasik tu. Dosa onani sama ke dengan dosa zina? Tak sama. Dosa zina ni dalam Islam, kalau hak tak ada suami isteri 100 batang. Hak ada laki bini dah kena rejam sampai mati. Onani dia takzir. Dia hukum takzir. Takzir ni tak sampai sekurang-kurang hudud. Hukum takzir. Binatang ada sakaratul maut tak? Jawabnya tak ada. Tetapi ada maut, menurut pendapat yang ramai di kalangan ulama. Cuma binatang tak tahu dia akan mati. Dia tak tahu. Kalau tahu, tembak lari habis lembu. Kita duduk melih kawan ni, berapa dah dia tembak. Faham?
Adakah ajaran Nabi menyuruh umatnya keluar 40 hari? Dari mana asal gerakan ini? Setahu saya dari India. Apa pandangan ulama tentang ini? Benarkah mereka mengagungkan Syekh serta Maulana mereka? Ni. Dia kata, adakah ajaran Nabi keluar 40 hari? Jawabnya tak ada. Tak ada. Kalau dia kata Nabi suruh keluar 40 hari, salah lah golongan ni. Tetapi kalau mereka buat untuk jamaah, bukan mewajibkan, tapi buat sebagai suatu tertib, jamaah, tak salah. Faham? Diambil daripada firman Allah Ta'ala agak, berjalanlah kamu 4 bulan di atas muka bumi, bukan keluar berdakwah macam ni. Umum ayat tu. Jadi kalau kita pergi kata kena keluar 40 hari, kena keluar 4 bulan, kena keluar 3 hari, 4 hari tak boleh, 2 hari tak boleh, tak kena lagu tu. Tapi kalau jadikan sebagai satu tertib di dalam jemaah, tak salah. Faham? Kemudian asal daripada India lah. Dia ada 2 jemaah tabligh. Yang terkenal 2. Satunya kurang terkenal, iaitu yang telah diasaskan oleh Abu Ala Al-Maududi. Ini jamaah tabligh yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam, kerana mereka ada menyelitkan juga di dalam tertib dakwah mereka jihad. Inilah golongan jamaah tabligh yang berjihad di India dan Pakistan menentang penjajahan tentera Inggeris. Akhirnya jamaah tabligh Abu Ala Al-Maududi diharamkan sampai sekarang. Faham? Kerana mereka melahirkan laskar-laskar jihad. Nampak? Di samping berdakwah, berperang, terang-terang mati syahid ditembak oleh tentera-tentera British. Apakah pandangan tentang lawatan Lee Kuan Yew ke Kelantan? Adakah dia ada muslihat? Dia nak jawab apa ni gitu. Dia ginilah umumlah, tiap-tiap orang kafir ni kita tak boleh yakin, dan kita tak boleh beritahu rahsia kita. Kalau kita nak duduk semeja tu boleh, melainkan orang-orang Yahudi tak boleh, kerana ada nas dalam Quran, tak boleh nak berunding orang Yahudi. Kafir lain boleh. Tapi ingat, orang kafir dia tidaklah seperti orang beriman. Jadi kita boleh percaya tetapi tidak percaya penuh, kerana biasanya orang-orang yang tak mau bertuhankan Allah, mereka ini adalah temang-temang syaitan. Syaitan geng dia dah. Bila geng syaitan ni, mesti dia kurang-kurang dia ada perkara tidak baik yang mereka cita-citakan untuk kenakan ke atas orang Islam, walaupun tidak secara individu, tetapi sebahagian daripada orang kafir dia mesti dah sifatnya lagu tu, iaitu mengkhianati orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman ni ditunjuk oleh malaikat, orang kafir dipimpin oleh iblis. Dia berbeza situ dah. Soalan seterusnya, saya beli makanan di restoran McDonald Kuala Lumpur. Tiba-tiba orang yang jaga kaunter salah beri baki lebih. Dia salah kira. Saya pun ambil dan buat diam je lah. Dia tahu dah dia buat diam. Mesti orang yang jaga kaunter kena ganti duit itu. Saya pun tak ingat dah orangnya untuk memulangkan balik duit itu. Bolehkah saya sedekahkan di surau atau tabung McDonald? Baik. Jadi salah lah walaupun kita beli di syarikat orang kafir, tetapi yang kena ganti dengan sebab kita tak pulang balik tu orang Islam. Tak boleh gitu. Yang boleh ni maknanya tak terlibat dengan orang Islam. Yang menanggung kurian tu kafir harbi saja. Ni yang jaga kaunter, bila ada maknanya kurang daripada jumlah bil dan sebagainya, dia kena bayar. Jadi tak boleh ambil lebih. Faham tak? Kena pulang balik. Wajib kena pulang balik. Tak pulang balik tak tahu dah hak mana se dah. Bila tak tahu hak mana se, tak ada jalan dah nak tahu siapa-siapa, maka barulah boleh sedekahkan dalam tabung masjid, niat kembalikan duit orang ini dan jadikan orang ini halalkan perbuatan ini di akhirat nanti. Tidak kait dengan McDonald tu, tapi dia berkait dengan orang Islam yang jaga kaunter. Pasal dia kena ganti daripada duit dia.
Abang ipar saya tak solat, tapi mertua saya solat. Tok tua solat, abang ipar tak solat. Adakah menjadi tanggungjawab ibu bapa lagi untuk menegur anak lelakinya walaupun anak sudah berumur 35 tahun? Bagaimana cara untuk saya membantu abang ipar saya? Bantulah saya, ustaz. Baik. Apabila anak itu telah berdikari, macam 35 tahun ni, dah kerja sendiri apa semua lah, maka tiada lagi wajib atas ayah penjaga dia itu menyuruh dia semayang tiap-tiap waktu. Yang wajib suruh ni selama belum boleh berdikari, belum balik lagi. Muru auladakum bis solah. Hendaklah kamu suruh wahai bapak-bapak atau penjaga kanak-kanak, anak-anak ini supaya semayang. Tapi dia dah jadi bapak dah, ayah dah wajib suruh semayang. Tetapi jika dia tidak semayang dengan sebab ayah dia itu tidak suruh dia semayang, tidak cakna dah perkara ini, maka larat siapa tak semayang, siapa kelening, maka ayah tadi pun wala telah mati, bertanggungjawab juga. Faham lagi? Di atas tengok kita ajar lagi. Bila kita ajar dah, anak kita bila berdikari, menikah bini dah, dia tak semayang, tapi kita ajar dah, dulu grup kita dia semayang, tu dia tanggung sendiri. Tiap-tiap anak yang buat perkara jahat dengan sebab kita dah ajar, kita akan tanggung walaupun dia buat setelah dia balik. Faham? Dia gitu. Jadi sunatlah atas orang tua sentiasa berpesan juga dengan semayang, sebagai jalan dakwah, bukan atas fardu ain, atas nak membaik sesama manusia. Soalan seterusnya, saya test kereta dengan JPJ 3 kali dah tak luluh juga. 3 kali tak luluh juga. Tiap kali nak test kereta saya semayang ajak, tapi tak luluh juga. Mulanya saya nak putus asa, tapi saya sabar. Bagus. Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Saya yakin Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Mungkin saya yang tersilap. Soalan saya, boleh tak saya semayang istikharah? Sebab apa yang saya tak lulus sama? Dan ada tak doa supaya hilang darah gemuruh semasa test dengan JPJ? Dia test 3 kali tak pas juga. Lepas tu nak semayang istikharah, nak suruh nampak. Kenapa yang tak betul? Bukan istikharah, tanya tester apa tak pas. Dia gitu. Nak istikharah ni nak tahu, nak test ni bagus ke tidak, ambil lesen ni patut ke tidak. Nak tu istikharah. Nak tahu salah, tanya dia lah. Apa saya 3 kali dah tak pas, beritahu lah, dia khabar. Faham? Ni turun tembur gitu. Beritahu dia kena khabar walaupun sekali. Undang-undang ni dia kena beritahu kita, awak tadi potong dabal lain umpamanya, ataupun maknanya tak berhenti dekat garisan, dia khabar. Tak istikharah, solat hajat juga, teruskan solat hajat. Khabar ke dia, saya ni 3 kali dah ni, khabar ke JPJ, jenis darah gemuruh. Kalau cik ada, jadi ketar gelanding habis dah. Jadi boleh tak cik turun? Faham? Saya parak dah habis PT. Khabar terus terang. Dia manusia ke, dia ada sifat kesiang ke. Dia gitu. Dah kenalin payah nak berobat. Iaitu doa molek-molek maya ajak pagi nak turun test, minta Allah Ta'ala tetapkan istiqamah, boleh jawab soalan dan sebagainya, boleh bawa molek. Tak pas juga, baru 4 kali. Faham? Kawan kita komputer 6 kali. 6 kali. Dia orang tua dah, orang umur 50-an, 50 lebih. 6 kali komputer. Tak pas juga. Dah pegang tikus dah anda. benda kesa tu duduk kat pok tekan salah. Bang duduk kat ABC. Nak tekan kat A kat B salah. 6 kali. 6 kali JPJ kata gini buat ujian lisan. Tak pas juga. Tak pas juga ujian lisan istimewa. Faham? Istimewa ni JPJ tanya soalan 2, pilih A atau B. Kemudian JPJ jawab. Jawabnya adalah A. Tanda A. Dia soalan dia ada istimewa. Lepas tu soalan yang kedua, begini-begini apakah begini-begini. Jawab soalan A atau B.
Jawabnya B. Kita tanda B. Tak pas juga. Tak sungguh. Tak pas juga. Sekarang naik motosikal kata malah lah aku. Nak berat menandang mu. Tak ada jumpa lagi. Jinih gitu. Memang jinih sungguh ha. Siapa tu royak gitu pun tanda tak lain juga. Tak. Boleh 18 daripada 50. Soalan orang jawab tolong jawab. Nah, 18 itu. Nah. Ha. Jadi sambung lah. Nah. Ha. Macam-macam sabar, boleh, insya-Allah boleh. Jangan gaduh. Hak nak langgar je biji tu. Ada dekat tu. Nak langgar tester. Soalan seterusnya. Boleh tak kalau kita bohong demi kebaikan orang lain? Dia panggil bohong untuk kebaikan orang lain. Asal berbohong ini tak boleh. Ada kalanya dosa besar kalau kait dengan maruah orang, atau kait dengan harta benda orang, atau membawa fitnah. Ada kalanya dosa kecil. Bohong ni. Ada kalanya lara. Dosa kecil ni dia tak tipu orang, bohong tu. Tak merugikan orang, tak menjatuhkan maruah orang. Dosa besar, bohong dosa besar ni macam bohong cek, tipu dan sebagainya, kredit kad. Itu pembohongan dosa besar. Tukar nama dalam gerang hak tak patut, bubuh nama begitu begini. Hak kait dengan harta orang. Atau buat cerita satu reka cerita bohong sehingga malu habis orang. Itu dosa besar. Dosa kecil ni tak libat dengan orang. Dia lebong, bahasa cakap lebong saja. Bila orang kata dia tengok orang cerita ha tanah, dia kata dia ada tanah. Di Pamang 200 ekar dia. Padahal tak ada. Tak ada. Ada sekepeng jenis cakap bohong gitu. Dia seorang dia. Orang beli, tengok orang beli cicing mata baru, dia kata dia ada sepuk rumah. Nak mata zamrud beli kat 2 juta kat itu. Mana hak tu jenis bohong sendiri seorang dia. Dia tak lebong piti orang. Hak tu dosa kecil. Tak libat dengan harta orang. Dia ada tu sekapung seorang pasal gitu. Faham? bagi yang lebong gitu. Tapi tak tipu harta orang. Piti-piti orang tak camik. Faham? Dia bagi yang cakap besar gitu, bagi yang lebong. Bohong hak lara ni, bohong-bohong benda hak tak ada faedah. Di balik siapa kedai kopi kawan dia tu mari ni. Mari stadium lah tengok bola. Dah ni lalu ikut stadium. Ni lalu. Datang main bola tu bahan-bahan lara, benda lara. Dah tu berapa kosong dia tu seri nak sama. Padahal 3-0. Jadi tu bohong lara. Bohong yang boleh ni untuk kebaikan orang lain, iaitu bohong yang tidak arah. Kalau cakap benar, memang tak boleh membaikkan. Di antaranya orang balah. Kita pun cakap benar, tak jadi apa. Sabar tak baik, balah tu cakap benar. Jangan sabar, tak jadi apa. Hak ni waktu bakery, hak ni waktu bake kapok kecil. Nak juga. Maka kita terpaksa berbohong, dia jadi balah. Kita dengar sungguh. Dalah kata ke mamak. Mamak ni maknanya jahat lah kita gini. Kita pun kita dengar. Kita kata dia tak kata jahat. Dia kata kawan wak tu jahat, awak seorang tu bukan wak. Padahal kita pelawak je. Dia sungguh dia kata kita, aku dengar diri. Dia kan kata mu. Dia kata mu baik, doa-doa baik. Jadi pelawak dah itu. Dia dengar gitu tak jadi bala. Ini sabda Nabi, laisa minal kazzab laisa minal kizbi man aslaha bainan nas. Tidak termasuk bohong orang yang berbohong nak mendamaikan orang. Faham? Orang nak merisik anak dara kampung kita. Ditanya rumah kat mana? Lepas tu? Kena khabar. Tak boleh, mana boleh bohong.
Mana boleh? Berat Musa. Ada seorang perempuan yang jahat perangainya. Faham? Dan dia tidak bertaubat lagi. Nah, ada orang laki-laki yang tak tahu perangainya jahat, nak ambil jadi isteri, duk ingat ke baik. Jadi dia buat risik dulu, tanya orang kampung, budak ni perempuan guana perangai ni. Jadi kita kena terang. Nak boleh terang. Jangan tambah. Nampak? Tak baik. Terang perkara sebenar. Jangan orang perempuan jahat kita kata baik. Oh, baik sangat ni molek ni molek. Kawan tu nikah balik awal. Tak? Kan boleh kan kita menceritakan keburukan orang kerana nak membaikkan orang. Macam kita khabar sabar dah. Dia tengok orang, ada orang mari masuk Minang. Tapi puan tak setuju lagi. Lepas perombongan tu balik, kita naik tahu rumah jiran kita. Dia tanya mari ada ramai. Dia kata nak Minang ni lah semek ni. Sebab apa? Dah setuju dah, tak setuju lagi, kita pun cerita lah. Kita kenal sangat lelaki ni, dia bapak lebong pitih orang ngata rawa. Hak tu kita tahu sungguh-sungguh. Jadi bila kita khabar gitu, keluarga puan pun tak jadi terima seminangan. Tidak nyanyi ke puan. Tak boleh suami bapak pak bangsa. Tu dibenarkan syarak. Kalau dengar di pak bang marah dia. Faham? Jadi nak menjadi ataupun kita nak menjinakkan hati. Dalam kitab penawar bagi hati, isteri yang berduka cita. Suami khabar betul tak jadi apa. Khabar menawar baru jadi baik. Macam isteri tu gemuk. Baru nikah gemuk. Gemuk lah sikit. Jadi ngatalah marilah rumah tok tua. Tok lelaki pergi jalan pergi kerja. Balik kan tengok bini menangis. Malam pertama tidur rumah kita, bini menangis. Tanya buat apa menangis? Orang kata kita gemuk. Awam menangis. Demok bahasa mulut gitu. Panggil ajak makasih. Mari lah gajah hei. Kasih. Tak. Mok tua. Tak menangis buat apa kawan tu. Ada pasal gitu. Kawan baru mari 2 jam. Gajah dah diberi. Temuk dara pula panggil badak air. Faham tak berat nangis terus kawan tu. Kita balik puja-puja dak sasa kira sangatlah, so kira sangat ibat gurau kot. Tak jadi apa juga. Tak makan tak minum dah. Menangis beramai-ramai mata ni. Inguh ke belong ni. Puah inguh. Lah kita pelawak yang sebenar abang tengok bukan gemuk. Molek-molek ada, pit molek, pinggang rapi. Faham? Hak tu yang sebenar. Sungguh bang, tak melawak. Sungguh. Cakap tu tak melawak sikit. Nampak dalam hati badak. Faham tak? Jadi kata hak luar ni, dia pun jinak hatinya. Dia bangun makan nasi. Faham? Molek-molek ada dah. Jadi pelawak tu nak membaikkan hati orang. Soalan seterusnya. Saya ingin melanjutkan pelajaran tetapi kos pengajian yang tinggi memaksa saya membuat pinjaman PTPTN yang ada unsur riba. Bolehkah saya membuat pinjaman tersebut ataupun kena mencari alternatif lain? Setakat ini masih lagi dia berkisar atas pinjaman riba. PTPTN ini. Sebab mengenakan cas persen yang tetap. 4%. Dia kalau tak boleh jadi riba, dia duty ni sebenarnya dibenarkan dalam Islam. Cas perkhidmatan, tapi jangan tetaplah. Tetapkan harga duty saja, jangan tetapkan persen. Persen tu dari pinjaman. Dah kalau maknanya 5% daripada 10,000, lainlah. Kalau 5% tu daripada 100,000, bermakna besar lagi, sedangkan kerjanya sama saja. Kerja kerani, kerja potostek, kerja mendulus, kerja mati stank, harganya sama. Tetapi nilai nilai semakin tinggi sebab pinjaman yang tinggi. Situ tak kena. Jadi kalau ada alternatif lain, pilih hak lain lah. Bagaimana cara nak mengerjakan solat hormat waktu? Solat hormat waktu ni iaitu kita solat yang kena qada. Kalau solat tu tak payah qada, bukan hormat waktu. Contohnya kita tak ada air semayang. Umpamanya kita balik, kita pergi pejabat.
Pening kepala, balik. Balik, masuk dalam bilik, bini kita duduk dapur. Faham? Dia tak sedar kita balik, pening kepala. Minta khabar MC kita balik tidur. Tidur dalam bilik. Pukul 12 balik tidur. Bini kita ingat kita tak ada. Kunci pintu apa semua, pintu bilik nak tubik, kunci pintu bilik. Faham? Kunci pintu bilik, kunci rumah apa semua. Pergi makan pula, orang ni nak ketemu natur gini. Dah kita bila rabang dah, dah tubik dah. Kunci lah bilik. Faham lagi? Dah air nak ambil wuduk tak ada. Takkan nak bahang air wangi. Jadi terpaksa semayang juga, hormat waktu. Bini balik kat pergi pasar, kena ambil air semayang, qada balik. Tu hormat waktu. Faham? Semayang macam biasa. Tapi gugur satu daripada syarat-syarat sah semayang. Sama ada kiblat, ataupun ada najis, ataupun tak ada kain nak tutup aurat, ataupun tidak ada alat nak bersuci. Faham? Hak contoh kita buat sama mudah kita faham. Siapa tengah jam nak Allah berat nanang ni. Kawan kita kata sejam tak siapa lagi ni kau madak baru ada atas jam matang. Faham? Maghrib tinggal lagi 15 minit. Nak wuduk tak ada. Keluar daripada kereta nak mandi, nak ambil air dalam sungai Terengganu tak boleh. Faham? Takut ni langgar orang kereta time jalan kan. Maka kena duduk lanceng tu. Wajib semayang. Tak ada wuduk, wajib semayang. Pasal tidak semayang, orang panggil 10 minit lagi. Tak semayang, dosa belaka. Dia panggil semayang hormat waktu. Pegang steering, masa takbir, wajib ngadap kiblat. Kalau boleh. Memang boleh pun dah jam. Nak, katakan kiblat gini. Tengok tang kiblat. Allahu Akbar. Faham? Gitu. Lepas tu belah pegang steering. Balik sekarang, qada lah. Ambil wuduk. Pasal tadi, tak ada wuduk. Tu semayang hormat waktu. Hak boleh diri, boleh rokok. Tak boleh sekadar buat macam dalam kereta tadi. Bagaimana cara untuk memfarakah sekiranya solat imam batal? Tu imam batal, cara nak keluar daripada semayang. Cara nak keluar daripada ikut imam. Senang je lah. Niat dalam hati, aku semayang seorang. Mari gitu. Atau aku tidak ikut imam lagi. Atau aku niat memfarakah. Atau aku cerai daripada imam. Atau aku tidak lagi berjemaah. Faham? Aku tidak lagi jadi makmum. Atau imam ini tidak lagi aku ikut. Atau aku tidak lagi ikut ini imam. Banyak dah contoh tu. Faham? Jangan pergi ikut juga, batal dah. Ada orang pergi ikut juga siapa salah. Tu mas kain cari nampak orang dia pergi ikut juga memang okok. Kena mufarakah. Memang tak boleh nak ambil. Hormat waktu. Hormat waktu kena qada sekarang. Dua waktu. Soalan seterusnya, mengapa kat surau ini ustaz mengajar tiap minggu? Mengapa masjid mengadang baru sebulan sekali? Tolong jelas seterang-terangnya. Ada juga soalan itu. Dia nak surau ni hak lama dah, macam surau kecil juga. Surau ni, surau kecil, surau ladang hak lama dah. Hak makna tiap-tiap minggu dah. Lepas tu ngadang baru ni hak Kediang ni. Jadi kita ambil hak tiap-tiap minggu, buat pergi di Nusa. Hak sini pun kalau boleh nak ambil juga. Tapi yang Gizu marah tak? Main guk sama nak khabar kerja kekek. Kalau kita ambil upah sebih bagi motosikal, macam siang hari ambil harga biasa, malam ambil upah lebih sebagai upah kerja part time. Atau kena pelanggan sebab waktu kerja sebenar hanya siang hari. Boleh ke tak? Jawabnya boleh, tapi tidak melampau batas. Boleh dah. Kita buat kerja malam, kita buat kerja siang malam, patut kita berhak sama anak isteri dah. Pelanggan kata dah biarlah muat agak sebih malam tak. Kalau maknanya ada rosok-rosok gini aku telefon. Umpamanya dia kerja sebih beki motor. Lewat malam kau tutup kedai. Jadi dekat korang siapa yang rosok motor, telefon dia pergi beki selalu. Kalau berang ke kenyang ke pergi beki motor, boleh jalan lalu motor.
Dah nyanyilah kawan tu tengah-tengah malam mari beki apa semua, patut kita erek dah. Memang orang sebih lebih, orang upah lebih. Tapi jangan siapa jadi macam Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur cah berkali-kali ganda. Nah, tiup siapa 40 riyal suti tiup. Nah, tiup 40 riyal. Dah kalau kita siang kita jual tiup 6 riyal. Malang siang malang 10 riyal dah. Nah, umpamanya atau 8 riyal lebih 2 riyal dah. Dia gitu. Kuala Lumpur 40 riyal tiup. Nah, tiup ocor 40 riyal. Tukar tiup. Tiup 3 riyal beli. Dia nyak-nyak. Hak tu masalah. Dosa. Dia tubuh paku lah. Mana dia lapor paku? Dia poh dak-dak. Oh, cor. Dia buat nombor telefon situ. Cor saya tengok di dinding nombor telefon. Pancik telefon saya. Tak. Kalau highway ni hak towing nak bukan semua lah. Nah, hubung minyak hitam lah, bubuh apa kereta babah, dia mari terik 1,000 ni. Nah, bagaimana cara nak khusyuk dalam sembahyang? Adakah sembahyang kita tidak diterima jika tidak khusyuk? Jawabnya, sekurang-kurang khusyuk ini kita perhatikan bacaan kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Perhati bacaan molek-molek. Mana hati kita tak teringat pak kerja, tak teringat benda-benda lain hak bukan pekerjaan sembahyang, maka dikira khusyuk dah. Tapi khusyuk orang awam tak apa dah lah. Tuhan nak tanya kita, mu khusyuk kelas 1 kelas 2. Faham? Maknanya kita ingat kita sedang sembahyang, maka sembahyang itulah ibadat kita kepada Allah, dikira sekurang-kurang khusyuk. Yang haram ni kita gini, masa nak takbir tu kita marilah nanti ini sekali ni aku sembahyang memang malah aku nak khusyuk. Tu berdosa. Faham? Kita sembahyang, kita berdiri nak takbir, aku nak khusyuk sembahyang. Sampai masa tak khusyuk juga, tak berdosa. Tapi pahala kurang. Dulu masa saya sekolah, saya banyak ponting puasa Ramadan. Tak mu seorang lah. Tapi sekarang saya sudah bertaubat. Tapi saya tak ingat dah banyak mana puasa yang saya tinggal. Bagaimana cara untuk ganti balik puasa saya yang lepas? Kalau kita tak ingat jumlah hari, kita ambillah satu jumlah yang kita rasa jumlah itu sudah melebihi. Gitulah cara dia. Kita rasa jumlah ni sudah memadai dah ni. Kita pun qada dengan jumlah tu. Soalan seterusnya. Ini dia. Soalan, saya keliru dengan keadaan sekarang sebagai umat Islam adalah wajib menjalankan hukum landaskan hukum Allah. Contoh mencuri dipotong tangan. Dan tidak boleh dipertikaikan lagi kerana ia perintah Allah. Tapi kenapa ada yang kata kalau mencuri kita tak payah potong tangan, tapi kita bagi pencuri itu kita tapi lebih baik pencuri itu kita berikan kerja. Seolah pendapat ini menyangkal perintah Allah. Apa komen Datuk? Apakah pandangan supaya pencuri diberi kerja lebih baik daripada apa yang Allah nyatakan dalam Quran? Ni Dr. Masitah jawab. Dia kata tidak ada seorang Islam pun, jawapan dia, yang akan menyangkal apalagi mempertikaikan bahawa semua hukum yang diturunkan Allah itu wajib dipatuhi. Tapi hukum tetap diterima hukum. Cuma yang menjadi perbezaan pendapat ialah cara kita melaksanakan hukum. Orang Islam perlu faham roh hikmah dan matlamat dalam setiap pelaksanaan perintah Allah supaya Islam tidak menjadi fitnah. Roh di sebalik setiap undang-undang ialah memastikan berlaku keadilan pada semua pihak. Perlu cukup bukti saksi sebelum pendakwaan. Hikmah dan tujuannya padanya ialah membendung gejala buruk dalam masyarakat. Disyariatkan pula taubat, disyariatkan pula taubat supaya ada ruang untuk bersalah. Bahkan hadis Nabi SAW daripada Aisyah, Nabi kata elakkan hudud daripada orang Islam selama mana termampu. Jika ada ruang untuknya, lepaskanlah. Bagi seorang hakim, tersalah memaaf adalah lebih baik daripada tersalah menghukum. Begitu besar dan luas pandangannya. Dah pendanya soalan ni. Jadi Dr. Masitah kata tak payah laksana hudud lah. Sebab dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi kata elakkan hudud semampu kamu daripada orang Islam, kerana tersalah melepas orang yang salah itu tidak salah. Jawapan Dr. Masitah ni salah. Hadis ini bukan suruh meninggalkan hukum hudud. Hadis ini suruh berhati-hati dalam melaksanakan hukum hudud. Jawapan ini untuk mengelakkan daripada melaksanakan hudud. Nampak? Jadi tak boleh laksana hudud dengan nak berhati-hati tu lain. Jadi tak dipakai jawapan lagu ni. Kita kena gazetkan hudud, laksanakan hudud, tapi bila sampai masa perbicaraan jangan gaduh. Kena cukup saksi dan sebagainya.
Kita kena faham. Ni nak jawab lagu tu. Sekarang ini masalahnya hudud kita tak mau terima dah. Tak mau laksana. Orang nak laksana, kita nak samang, nak marah dan sebagainya. Betul Nabi kata kita wajib laksana hudud di dalam negara. Tetapi time kita nak menjatuhkan hukuman, jangan gaduh, berhati-hati. Maknanya kalau hakim tersalah melepaskan seorang pencuri tak kena potong tangan, padahal dia bersalah, lebih baik daripada dia tersalah menghukum orang yang tidak bersalah. Bukan maksud hadis ini dia ada jadi hakim pakai lepas lah orang curi, bukan gitu. Jadi hadis ini wajibkan hudud, tetapi berhati-hati ketika nak menjatuhkan salah ataupun tidak. Sekarang yang berlaku wakil sekarang ini menolak hudud. Ni tak kena. Jadi orang kau pening kepala. Jadi jawapan tu tidak diterima. Soalan seterusnya, adakah kita perlu basuh seluruh kepala kita yang nak semayang jika kita guna minyak rambut alkohol? Bagaimana pula dengan perfume yang beralkohol di tubuh kita? Adakah perlu mandi? Baik. Kalau kita pakai minyak rambut yang ada najis, maka menurut pandangan yang mengatakan tidak dimaaf, kena basuhlah kepala, sutir kepala. Dia nak ambil wuduk ni, kena buang dulu najis pada anggota wuduk. Melainkan najis tidak duduk pada anggota wuduk. Umpama najis duduk di atas pada lutut, maka boleh kita ambil wuduk dulu, lepas tu basuh najis di pada lutut. Faham? Tapi kalau najis ada pada anggota wuduk, tak boleh ambil sekali dengan wuduk gitu. Dia jadi najis tu jeliga dengan air wuduk. Faham tak? Kena bersih dulu, baru boleh ambil wuduk. Kalau kita spray di tubuh kita, kalau menurut pandangan mengatakan tidak dimaaf, kena mandi ya. Tapi kalau kita mandi minyak wangi, tapi kalau kita spray pada tangan saja, kena mandi tangan ni lah saja. Itu pendapat yang kedua pula mengatakan dimaaf. Dan sekarang ini ada pula pendapat terbaru, iaitulah minyak alkohol yang ada pada pewangi sekarang ini sudah tidak lagi najis kerana diperbuat daripada bahan kayu, bukan bahan bijian. Yang daripada bahan bijian, dia hukumnya najis, iaitu cara buatnya menggunakan yeast. Nampak? Sekarang menggunakan alkohol daripada kayu, cara prosesnya diharuskan pada syarak, tidak lagi menjadi najis. Jadi alkohol, nama saja alkohol, tidak najis. Jadi nampaknya di pasaran sekarang ada dua jenis alkohol yang ada pada minyak rambut dan perfume. Satu alkohol jenis lama yang ada najis, yang satu lagi alkohol yang suci. Baik, alkohol yang najis itulah yang ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak dimaaf, pendapat yang kedua mengatakan dimaaf kerana kandungannya sedikit. Soalan seterusnya. Pada tahun 2004, isteri kawan saya mengaku berzina dengan seseorang. Isteri kawan dia mengaku berzina. Kawan saya berjumpa dengan seorang tok guru untuk mendapat pandangan. Tok guru beliau menasihati supaya bertaubat dan teruskan bersuami isteri sehingga sekarang. Pada minggu lepas, isterinya ke Kuala Lumpur bersama rombongan jabatan dan cuma beritahu nak pergi Kuala Lumpur. Rupanya isterinya ke Kuala Lumpur menjadi backup dancer kepada penyanyi solo dalam tandingan nyanyian. Suami sekarang keluar rumah dan akan membuat urusan ke mahkamah tadi. Betulkah tindakan yang diambil oleh suami? Apakah kedudukan si suami masa beliau beritahu tentang berzina pada tahun 2004? Apa pandangan tentang si isteri seperti ini? Baik. Masalah pertama, isteri dia mengaku depan suami pernah berzina dengan seseorang semasa menjadi isteri ya. Allah Rabbi, minta jauh. Minta jauh. Kita tak tahu. Sebab kita kata isteri aku tak, mau tahu. Minta Tuhan pelera. Faham? Kita tak tahu kalau kita pergi kerja. Kalau isteri kita buat hal kita tahu tak? Tak tahu. Kita balik baik. Jadi kita yang boleh jaga Allah Ta'ala lah, minta selamat. Jadi bini dia ni berzina. Jadi dia pergi jumpa tok guru kata suruh bertaubat sungguh-sungguh lah. Dia pun kan bola bini dia taubat dah, tak mau dah, menyesal sungguh dah. Dah lagu mana?
Tu kata kalau bertaubat sungguh-sungguh dah, tak apalah, duduklah suami isteri. Nak, maafkanlah dia. Faham? Dia ni nak duk galak pula lah. Nah, khabar lagi korpo hajabat duk galak dinu pula. Nak joget dinu pula. Jadi benda ni biasa dalam masyarakat. Dah pelik dah, orang kampung mungkin kejut dengar. Tapi kalau orang jenis duduk bandar ni biasa banyak berlaku dalam masyarakat. Bini bawa buat hal lagu ni, tok lelaki pun tak tahu. Tok lelaki tahu pun ada juga, tok lelaki tu kata. Ada bini jadi berlatih joget, tok lelaki tu kan kereta menanggak, tok lelaki tunggulah kereta. Bini dasing ding. Macam beruk kena belakang. Tak ada apa. Tok lelaki gong pula. Tengok dalam akademi, dalam mentor, bini nyanyi kan, bini joget, tok lelaki buat ngai. Saya begitu banggalah dengan keadaan poin yang didapati oleh isteri saya. Isteri dia banyak poin boleh, mata tinggi. Suami kata bangga. Tak sia-sialah saya bersemayang hajat. Tu lagi semayang hajat. Anak awak gua ni macam-macam ada. Jadi lagu mana keadaan? Jadi suami dah tahu hidup main joget pula lindung khabar hab jabat hab biasa. Maka suami pun tak tahu lah. Itu maaf dah sekali. Ni buat hal pula. Dah tak ke joget, tak ke pok-pok. Tina saja dia datang tidak suka. Dia pun nak pergi jumpa jabat qadi, nak minta cerai. Molek sangatlah tu. Padahal yang pertama tu sunat cerai dah, bukan wajib cerai. Wajib cerai ni hak maknanya tidak bertaubat. Isteri yang tidak bertaubat, berzina tak boleh bertaubat. Tu wajib cerai. Ni bersungguh-sungguh dah menyesal, faham tak? Tu bertaubat. Sunat kita apa benda ni, boleh kita kekal lagi suami isteri. Dah buat pula sekali lagi perkara-perkara besar seperti ini, maka sunat dah kita cerai. Kemudian keadaan suami pula lagu mana? Suami tidak dayus. Suami dayus ni masih isteri dia kata, saya berzina malam bang, minta maaf bang. Nak ikut ke nafsu malam berzina sekali dengan kawan. Itu lelaki kata power mu. Baik abang tak ada hal, abang open minded. Faham tak? Tu baru dayus. Faham tak? Dayus lah yang keluar jannah, dah masuk syurga. Hak ni pasal dia taubat sungguh-sungguh. Suami tu kesiang, tak jadi nak cerai. Faham? Jadi suami boleh pahala besar kerana kuat kesabarannya. Kemudian isteri ni lagu mana pula? Ialah contoh isteri ahli neraka yang Nabi sifatkan. Pada malam Isra' Mi'raj, dia tengok seorang perempuan yang maknanya cari-cari yang memakan apa benda ni, bangkai, makan benda-benda kotor, makanan bersih tak makan. Tanya Jibril, apa makan kotor-kotor? Dia kata ini ada suami dah tapi berzina dengan orang lagi. Ni perempuan. Kemudian pula Nabi tengok pula seorang perempuan yang maknanya menggigit-gigit badan-badan dia, gigit siku, gigit perut, berdarah-darah sekali. Tanya Jibril, apa benda Inilah orang perempuan yang dalam dunia pakai lawa, pakai siap, pakai jangok, minyak wangi, minyak atok untuk orang lain, untuk ditunjukkan kepada orang lain, tunjuk di bawah jabat, tunjuk sama-sama kawan jabat. Tu dia beriah sangat lawa nak tu, maka dia akan kena gigit diri dia sendiri, dia akan jelas dah sebut. Ini contoh perempuan fasikah. Na'udzubillah, minta Tuhan berlindung daripada kita mempunyai isteri yang seperti ini. Soalan yang terakhir. Ni tak dah lah, kita ambil sir lah. Panjang waktu. Ni pendek. Ustaz kata li'an adalah tuduhan suami terhadap isteri berzina yang isteri menafi dan seharusnya bersumpah. Bagaimana pula jika si isteri mengaku dia berzina? Li'an ini bila dua-dua masing-masing mengaku betul berlaku. Itu li'an. Suami mengaku betul dia kata isteri berzina. Isteri mengaku betul bahawa dia tidak berzina. Kalau isteri mengaku berzina, ni masalah hudud. Faham? Jika sampai pada pemerintah, maka kena laksana hukuman rejam.
Tapi tak sampai kepada pemerintah, bertaubatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Ini bukan li'an. Nah, li'an ni mesti ada tuduhan daripada suami. Muzina ataupun anakmu bukan anak aku. Itu li'an. Nah, kena bersumpah. Ha? Nah, ini suami isteri mengaku. Isteri mengaku, maknanya pesalah mengaku. Dia hudud ni dengan 3. Yang pertama dengan saksi. Zina lah. Yang kedua mengandung. Nah, yang ketiga takrir, pengakuan dia sendiri. Tak ada orang tengok, dia mengaku. Nampak? Jadi kalau takrir pengakuan seperti ini, kalau sabit kepada mahkamah, kena hukum hudud. Kalau tak sampai mahkamah, bertaubatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi